But there are also doas. There are also doas in the Quran yang kita boleh baca, yang kita sometimes kita baca. Tapi dia kata masa kita rukuk, masa kita sujud, you cannot read ni. So macam mana tu? I mean, is my understanding wrong ke macam mana? Ustaz? Okey. Soalan yang sangat menarik. Pertama, memang Nabi tak bagi kita baca Quran sewaktu sujud. Kerana sujud hanya dikhususkan kepada tasbih dan doa. Tasbih dan doa. Okey. Cuma dalam banyak untaian doa, doa yang paling sempurna ialah doa dari Quran. Jadi sebab tu para sahabat Nabi Abu Bakar, isteri Nabi Aisyah, mereka memberikan cadangan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk doa yang dipetik dari Quran. Jadi bila kita baca doa dari Quran itu, sebenarnya kita sedang berdoa, bukanlah bermaksud nak baca Quran. Okay. Sebab kalau baca Quran ni dia ada tertib dia lah, daripada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini kita quote sahaja ayat daripada Quran itu dan kita memang nak memohon pada Tuhan. So tak jadi kesalahan untuk kita baca doa daripada ayat Quran kerana itu adalah bentuk doa yang sempurna. Apa beza doa yang kita ungkapkan dengan doa dari Quran? Apa bezanya? Bezanya ialah kalau kita berdoa, doa yang kita sendiri baca, pertamanya doa tu belum terbukti dimakbulkan. Tetapi doa-doa dalam Quran itu adalah doa-doa yang Allah telah pun terima dan Allah letakkan dalam Quran. So doa-doa dalam Quran ni sebenarnya doa yang had been proven accepted by Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak diterima, Allah tak letak dalam Quran. So tinggi martabatnya lah doa-doa dari dalam Al-Quran tu, Ustaz. Ya, sangat tinggi. So baik kita amalkan tu ya. Nasib baik saya ada. Betul. Terima kasih Ustaz. Sebab apa? Saya dah buat ni Ustaz ni buku dia. Nampak? Tak nampak Doa-doa dalam Quran. So itulah sebab kadang-kadang dia banyak sangat different apa kan kita dah practice, lepas tu datang satu di sana. So juga macam mana ni betul kita buat ni sebab yalah kalau orang muda-muda dia taklah susah hati sangat. Kita ni dah macam kontradik kan. Yes, kita ni dah berumur. So you don't want to make you try not to buat yang salah lah kan. Salah. Sebab kita you don't have the luxury of time. So kita as far as possible nak cubalah yang apa tu kita betulkan, itu saja. So terima kasih banyak-banyak your pencerahan tu. Thank you very much. Ya Ustaz, kita boleh mulakan kuliah kita hari ni, dah ramai 4 tu. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya tak beri salam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, hari Isnin yang lalu, kita dah sampai ayat yang ke-23 dan kita ketemui bahawa ada tempoh masa yang Allah sebut berkaitan dengan bentuk azab yang diberikan kepada orang-orang yang melampau, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berkurun lamanya. Bila ada tempoh masa tu, maksudnya
dia ada sesuatu yang boleh dikira. Dan ini menambahkan lagi bentuk seksaan, bukan sekadar seksaan fizikal, tetapi seksaan emosi kepada penduduk neraka. Kemudian Allah sebut apa lagi? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tarik ni sikit. Mereka tidak Cik merasai dah. Cik benar. Bawa ke sini. dan tidak pula sebarang Saya minuman. Tidak merasai sebarang udara sejuk dan tidak pula sebarang minuman. Bardan ni dia bukannya duduk bawah aircon. Bardan ni di udara sejuk tu gambarannya macam ni. Panas terik. Sewaktu berjalan di padang pasir, dia hanya berteduh di bawah bayang-bayang. Kan kalau dekat tengah-tengah padang pasir tu kan panas terik. So orang-orang yang bermusafir ni dia akan cari tepi-tepi gunung untuk berehat, melepaskan lelah, dan tepi gunung ni lazimnya ada bayang-bayang. So bardan itu ialah dia dapat berteduh di bawah bayang-bayang tu. Belum tentu hilang kepanasan tu baru dapat berteduh. Kita hari ni aircon full blown. Tu yang kadang puasa pun tak rasa. Kan keluar sekejap rasa panas, hangat, masuk ke dalam rumah, dalam office ada aircon, kita rasa lega. So bardan not even ada aircon, tapi hanya sekadar tempat berteduh. Itu pun tak ada dalam neraka. Wala syaraba. Syaraba ni kita biasa translate sebagai minum. Dan minuman yang macam mana? Orang-orang dulu bermusafir, dia letak air dalam bekas kulit. So kalau kita ada freezer. So air yang kita dapat tu lebih sejuk. Di mana orang dulu di dalam bekas kulit, dia mungkin kalau kita boleh bandingkan dengan kita letak air dalam dalam pasu, dalam labu sayung tu kan. Air tu lebih sejuk, lebih fresh macam tu. So itu bentuk syaraba. So dalam neraka dia tak ada udara sejuk, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat berehat berteduh daripada diseksa, dan tidak ada sebarang minuman. Illa hamimau wa ghassaqa. Pilihan yang ada apa? Ini, hamim dan ghassaqa. Dan hari ini saya baru perasan Quran.com ini dia baru tambah satu lagi fungsi. Dia ada My Notes dan Reflection. So kalau guna perisian ini, Quran.com, mana-mana ayat tu kita boleh letak kita punya notes dan reflection berkaitan dengan ayat ini. Itu satu pemahruan lah. So illa hamim wa ghassaqa. Hamim, cecair yang menggelegak. Bukan hanya air, tetapi dia cecair yang menggelegak. So bila sebut cecair, boleh jadi besi, boleh jadi tembaga, boleh jadi apa saja benda yang melebur dan jadi cecair. Setakat yang kita tahu, suhu air menggelegak 100 darjah Celsius. Dan kita ni manusia, kita kalau demam panas lebih daripada 40 darjah Celsius, kita akan berisiko sawan. Dan lazimnya orang-orang yang kena sawan ini akan beri efek kepada otak. Dan anak-anak yang kerap dapat sawan macam ni tumbesaran dia akan terbantut. So kalau panas air tu 100 darjah Celsius dan manusia hilang akal by the time dia sampai 40 darjah Celsius, beza 60 darjah Celsius tu macam mana kita nak harum? Itu baru air yang mendidih. Kalau hamim ni kita rujuk kepada apa? Besi mendidih. Setakat dekat dunia ni tuan-tuan, kita cairkan besi tak sampai tahap mendidih. Kita cairkan besi hanya sekadar cukup untuk besi tu cair supaya mudah kita bentuk. Yang kita nampak pun diorang buat besi wajar tu, besi tu tak cair. Dia hanya merah menyala.
Dia masih lagi dalam keadaan ada jisim dan ada jasad. Tapi bayangkan kalau yang menggelegak itu adalah besi. Itu sahaja antara option yang boleh kita buat minum di neraka. Kita pula. Orang-orang tokoh ni buat minum di neraka. Dan warasaqa. Rasaqa ini ialah campuran apa sahaja cecair yang tubuh badan manusia keluarkan. Start daripada atas sampailah ke bawah. Kalau dia luka, berdarah. Bila tak dirawat, bernanah. Kadang waktu kepanasan, berpeluh. Kadang bila terlalu sakit, dia menangis. Menangis keluar air mata. Kadang keluar hingus. Kadang dia muntah. Kadang dia terbuang daripada depan, daripada belakang. So, semua itu dicampur, dihimpun. Dan inilah option minuman yang ada di neraka. Tak ada lagi syarabah, hanya hamimau wa ghassaqa. Dan Allah kata jazaa'u wifaqa. Itu balasan yang sesuai. Balasan itu sesuai untuk dia seperti mana yang dia pernah buat dan amal dekat dunia. Apa dia? Selfish. Hidup dia hanya untuk diri dia, nak puaskan diri dia tanpa memikirkan tentang hari kebangkitan. Sebab main point kepada surah ini ialah tentang hari kebangkitan. So, bila dia selfish, ada dia nak bekerja sama dengan orang lain? Tak ada. Apa yang dia buat? Dia menindas orang lain. Dia tidak menjadikan dunia ini sebagai bentuk syurga pun kepada orang lain. Malah kalau lihat surah selepas ini nanti, kita akan jumpa suratul Fajr. Suratul Fajr itu, Allah sebut tentang bagaimana kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun diletakkan sekelompok dari sudut mereka-mereka ini berkuasa, bina bangunan-bangunan tinggi hasil perahan tenaga hamba-hamba. So yang dia banggakan apa? Bangunan-bangunan tinggi. Tapi dalam masa yang sama dia menindas kehidupan orang lain. So apa beza dengan kita? Demi nak capai kita punya target, matlamat dan goal, nak capai organisasi kita, kita tindas pekerja kita. Kan? Konon-konon kita kata, saya workaholic, Ustaz. Ya, workaholic. Tapi pekerja tu, dia ada keluarga. Dia ada family. Sabtu Ahad kita ganggu. Malam lepas office hour kita ganggu. Kan? Sedangkan perjanjian awal, kerja daripada pukul apa? 8 jam. 8 hingga 5. Itu kan toro. Sedangkan dia sepatutnya ada masa lain. Selain daripada masa yang dijanjikan. Jeng, jeng, jeng. Kan? So, benda semacam ini Allah ambil kira. Dan Allah ambil kira tu detail. Kalaulah hari kebangkitan itu tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam kita punya planner dan kalender, kita akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan melampau. So, begitulah Quran bawa kita balik, jom realign cara kita melihat, cara kita bermuamalah, cara kita bertindak dan cara kita berkomuniti. So innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini dia punya kesalahan utama. Apa dia? Mereka tidak menaruh ingatan terhadap hari hisab. Kenapa mereka dapat balasan macam tu? Kerana mereka langsung tak berharap tentang hari hisab atau hari kebangkitan. Tak ada dalam dia punya list of things to do
things to think. Benda yang perlu difikirkan, benda yang perlu dilaksanakan. Tak ada. La yarjuna hisaba. Dia tak berharap pun. Malah bila orang ingatkan, dia kata ini tak relevan. So, wakazzabu bi ayatina kizaba. Kesalahan kedua, mereka in denial terhadap ayat-ayat kami dan mereka menolaknya bersungguh-sungguh. Kizaba, menolaknya bersungguh-sungguh. Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Tuan-puan, semua ini Allah kata, semua ini telah pun ditulis. Kan apa yang dia bawa tu, kullu syai'in ahsaynahu, apa yang dia bawa tu telah pun tertulis dalam kitab tulisan dia. Kan? Yang ditulis oleh Raqib Atid, semua itu telah pun ditulis dan diletakkan dalam kitab. So sekarang ni Allah sebut tentang kitab. Dan kitab bagi kita ada dua. Pertama, kitab Al-Quran. Maksud ayat ni, pertama, kitab Al-Quran. Semua itu sudah kami tulis dalam kitab, dalam Al-Quran yang kami bekalkan kepada kamu. Itu maksud pertama. Maksud kedua, semua yang kamu bawa sampai melayakkan kamu dapat siksa ini telah pun tercatat dan tertulis dalam kitab amalmu. Kerana itu tuan-puan, kalau kita nak pastikan kitab amal kita ini cantik, molek, sedap dipandang, tolonglah jaga kitab Quran. Siapa yang jaga Quran, kitab Quran, maka kitab amalnya turut akan terjaga dan terpelihara. Dia sama, similar dengan maksud doa yang kita baca dalam surah Ali Imran tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tentang Quran dan kitab amal kita. Kemudian Allah kata, dan ini adalah penutup kepada ayat azab ni. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Sekarang rasakanlah azab ini dan kami takkan tambah apa-apa melainkan azab juga. Sebab selalunya kalau dalam kem-kem tahanan ini, bila pesalah baru masuk, ya mungkin dia akan diazab dan diseksa. Tapi bila dia dah jadi penghuni lama, kan, warden sudah semakin kenal, jadi kawan, tak adalah dihentak, dipukul lagi dah. Boleh jadi dia yang akan menghentak dan memukul penghuni baru. Gambarannya begitu bagi manusia. Tapi Allah kata tak. Semakin lama engkau di situ, semakin bertambah azab. Don't worry. Fadhuqu falan nazidakum illa azab. Rasalah kamu azab yang disediakan dan kami tidak melakukan selain daripada menambah pelbagai azab. So itu part yang kedua, part yang ketiga dalam surah An-Naba. Part pertama adalah tentang pasangan-pasangan tu. Part yang kedua adalah tentang hasil daripada kolaborasi pasangan-pasangan. Dan part ketiga, kalau kita tak manage betul-betul kerjasama antara sesama manusia, maka kita sebenarnya sedang menempah tempat di sini seperti mana azab yang disebut. Dan sekarang Allah datangkan pula apa pula impak bagi orang-orang yang benar-benar mahu bekerjasama antara satu sama lain. Bantu-membantu. Ada orang tak tahu, ditolong dibantu. Ada yang tahu, diperingatkan. So, cycle itu sentiasa ke arah kebaikan. Mengingatkan manusia mengenal Tuhan. Bukan untuk kenal dia. So, apa yang berlaku? Innalil muttaqina mafaza. Sungguh
Orang-orang yang bertakwa itu beroleh apa yang dia mahu. Mafaza, faza ini dia kata akar dia fauz. Fauz ni berjaya. Dia dapat apa yang dia nak. Dia dapat apa yang dia nak. Allah tak sebut innal muslimin. Inna lil muslimin. Tak. Allah sebut inna lil muttaqin. So ini level yang tinggi. Dan mafaza, bila sebut berjaya, ada juga perkataan lain Allah sebut falah, berjaya, menang. So apa beza fauz dengan falah? Falah ni maksud lain selain daripada berjaya, dia juga bermaksud petani. Petani. So falah ni dia punya idea, kita buat sesuatu, kita usahakan sesuatu dan apa yang kita usahakan tu berhasil dan kita tuai hasilnya. Itu falah. Kan? Kita baca Quran dan kemudian kita mula faham Quran dan akhirnya Quran jadi teman dalam kubur. Itu falah. Sebab kita buat sesuatu. Fauz berjaya dengan maksud, macam mana dia berjaya tu? Dia berjaya lepas daripada kesukaran dan kesusahan. Itu fauz. Dia bebas lepas daripada kesukaran dan kesusahan. Dan ulama tafsir melihat ayat ini merujuk kepada orang-orang yang berjaya melepasi titian sirat. Orang-orang yang berjaya melepasi titian sirat. Dia berjaya lepaskan diri daripada kecelakaan. Itu fauz. So kadang dekat dunia ni, kita mungkin diuji dengan pelbagai ujian. Sakit, misal kata. Ada yang cancer survivor. So cancer survivor itu fauz. Dia diuji dengan sakit dan kemudian dia sembuh. Tu fauz. So innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa ini dia dapat apa yang dia nak. Apa bentuk bahagian ganjaran yang Allah janjikan? Hadaiq wa a'naba. Hadaiq ni kebun, taman. Taman apa? Dia dapat taman anggur, dia dapat kebun anggur. Dia dapat ladang anggur. Itu hadaiq. Yang pertama. Yang kedua, dia dapat wakawaiba atraba. Dia dapat pasangan, kawan-kawan yang sebaya, atraba, yang sebaya. Dan kemudian apa lagi dia dapat? Waka'san dihaqa. Dia dapat gelas yang penuh dengan minuman. Gelas yang penuh dengan minuman. So, apa dia dapat ni? Dia dapat kebun, dia dapat kawan sebaya, dan dia dapat gelas yang penuh dengan minuman. Apa yang best sangat dengan benda ni? Malah Allah tak sebut pun jannah. Sebab jannah sudah disebut di awal surah ni kan. Wa jannatin alfafa. Merujuk kepada syurga di dunia. So untuk balasan akhirat, Allah not even say dia dapat syurga. Tak. Allah sebut hadaiq wa a'nab. So 3 benda dia dapat. Dia dapat kebun. Dia dapat kawan yang sebaya. Dan dia dapat gelas penuh dengan air. Tuan-puan, yang ada suami, kadang lepas tarawih suami pergi mana? Balik rumah. Dia singgah dulu, Ustaz. Kadang dia ajak saya ngeteh. Kenapa? Entah, dia rasa kalau terus balik rumah tu macam ada sesuatu yang kurang. Kita more dulu. More dekat kedai mamak. Manusia ini adalah makhluk sosial. So, antara perkara yang dia suka ialah ada tempat lepak, ada kawan dia ajak borak,
beserta secangkir teh tarik. So kalau dia order teh tarik tu 4 jam tak habis. Sebab duk layan borak. Sekarang ni Allah beri tempat hadaiqa wa a'naba, tempat ladang anggur, kawaiba atraba, teman sebaya. Kenapa perlu mention sebaya? Saya lebih prefer dia sebut apa? Teman sekepala. Sebab lazimnya yang sebaya ini sekepala. Rakan satu batch. Rakan sepermainan. Itu atraba. Teman sebaya. Yang satu kepala. Yang gila-gila. Kemudian segelas air. Dan air itu takkan habis. Kalau dekat kedai mamak, dapat 1 gelas, habis, dia order lain. So ini waqa'san dihaqa, air itu takkan habis. Allah sedang picturesque kebiasaan yang manusia buat, keinginan yang manusia buat, iaitu lepak mamak. Cumanya kali ini, lepak bukan sebarang lepak. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Dia tidak dengar perkataan yang sia-sia dan tak ada benda-benda bohong. Sebab orang yang lepak mamak ni, dia ada generasi-generasi dia. Ada yang sembang bola, ada sembang perniagaan, ada yang sembang politik. Macam-macam orang sembangkan dekat kedai mamak. Tapi lazimnya mereka cerita dalam bentuk apa? Ada yang sia-sia, ada yang mendatangkan dosa. Tapi cerita di syurga tak ada itu semua. Bayangkan tuan-puan, kalau kita masuk syurga dan kita lepak dengan Nabi Yunus, maka kita mohon dipertontonkan semula bagaimana dia rasa dalam perut ikan tu. Kan? Kita hanya baca. Tapi realitinya dia dalam perut ikan 40 hari. Apa yang dia rasa? Apa yang dia buat? Kan? Kita nak borak-borak juga dengan Nabi Zakaria. 80 tahun hidup tak ada zuriat, tiba-tiba nampak makanan dekat sisi Maryam. Dia lantas berdiri, solat dan mengungkapkan doa. Kan? Nak jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nak interview Nabi Ismail. Apa sebenarnya yang dirasa waktu mahu disembelih? Macam mana dia boleh jadi firm macam tu? Dan macam mana jiwa Nabi Ismail itu sanggup untuk disembelih? Sedangkan dia punya masa bersama dengan Nabi Ibrahim relatifnya singkat. Siapa yang membina jiwa Nabi Ismail sejak daripada kecil? Tak lain dan tak bukan mak dia, Siti Hajar. Kita nak interview, nak tanya Siti Hajar ni. Kan, wahai Nenda, kan nenek kita, wahai Nenda. Macam mana bentuk, macam mana Nenda ajar Nabi Ismail ni sehingga dia boleh firm terhadap perintah Tuhan. Dan itulah bukti homeschooling yang berjaya. Kan? Dia tak masukkan anak dia dalam asrama. Itulah bukti homeschooling yang berjaya. Tawakalnya pada Tuhan begitu tinggi. Kita nak tahu pengalaman dia. Borak lama-lama, mestilah haus. Itu yang ada air. Maka sandihaqa. Kan? So membacanya sahaja menjadikan kita, wah, aku tak sabar nak masuk. Aku tak sabar nak masuk. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Inilah balasan daripada Tuhanmu yang melimpah ruah. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Inilah bentuk kurniaan yang melimpah ruah dari Tuhan. So kadang-kala untuk masuk syurga ni tuan-puan, dia bukan kerana amal kita, tetapi kerana kasih sayang dari Allah. Sebab perlu diingat bahawa untuk melalui hisab, kan layar junah hisabah tu, untuk melalui hisab,
kita mohon agar Allah beri kita hisab yang ringan dan mudah. Dan kita harap Allah tak tanya apa-apa. So itulah bentuk hisab yang kita mahu. Dan kita dibalas bukan kerana apa yang kita buat, bukan setimpal dengan apa yang kita buat. Tak. Kita buat sikit, Allah beri berkali ganda. Itu tanda kemurahan. Kalau azab, Allah azab setimpal. Sebab bila Allah azab lebih, itu namanya zalim. Wal'iyazbillah. Kemudian Allah kata apa? Rabbis samawati wal ard. Ini perenggan terakhir. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya. Allah itu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya. Dialah Tuhan yang maha pemurah. La yamlikuna minhu khitaba. Pada hari ditimbang amal berkumpul di mahsyar itu, tak ada siapa boleh bercakap. Setiap makhluk tidak ada kuasa untuk khitab, bercakap. Tak ada. Tak ada siapa pun boleh bercakap. Biasa kita kalau dalam perhimpunan, masing-masing nak bercakap. Pantang pengurusi lambat sikit. Oi, dia punya komplain macam-macam. Sekarang semua manusia berkumpul satu tempat, menunggu dibicarakan. Dalam pada itu, tak ada siapa boleh bercakap. Setelah dibuka pembicaraan tu, tak ada siapa boleh bercakap. La yamlikuna minhu khitaba. Siapa yang boleh bercakap? Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari di mana berdirinya ar-ruh, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat pengiringnya bersaf-saf. Hari yang sama, kita berhimpun di mahsyar, berbaris-baris. Tuan-puan tahu tak kita berbaris macam mana? Kita buat line dan kita berdiri dengan hujung kaki. Kita not even berdiri, kaki kita flat. Tak, kita berdiri dengan hujung kaki. So barisan kita tu akan rapat. Baris dan rapat. Tunggu Allah buka timbangan amal. Sebelum daripada itu, ya, kita boleh mingle around. Itu yang ada kumpulan jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi ini, minta timbangan amal itu dibuka. Once Allah ascended dengan dia punya arash, dengan kekuasaannya, semua makhluk senyap. Malaikat Jibril juga sama. Berbaris di hadapan Allah. La yatakallamun. Malaikat ni takkan bercakap illa man adzina lahur rahman, kecuali dengan permission Allah Ar-Rahman wa qala sawaba. Dan kita hanya boleh bercakap yang benar sahaja. So kalaupun bukan kita yang bercakap, kulit kita akan bercakap, tangan bercakap, kaki jadi saksi. Tu waqala sawaba. Bila Allah izinkan, mereka ini akan bercakap. Dan Allah kata zalikal yaumul haqq. Inilah hari yang sebenar, hari yang ditunggu. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. So siapa yang beringat, dia akan benar-benar take precaution. Akan pastikan cara kembali dia kepada Allah. Dan di hujung Allah kata apa? Inna anzarnakum azaban qaribah. Kami datangkan sebuah peringatan, sebuah azab sebagai peringatan yang dekat buat kamu. Dan pada hari itu, yauma yanzurul mar'u, pada hari itu kamu sendiri akan menyaksikan ada individu ma qaddamat yadah. Dia telah usahakan dengan tangan dia. Qaddam ni dia dahulukan. Maksud qaddam selain daripada dia buat dan akan dibalas nanti, qaddam juga
dia telah meletakkan certain priority dalam hidup dia. Allah kata nanti kamu akan nampak pada hari itu ada lelaki yang telah meletakkan priority dalam hidup dia. Wa yaqulul kafir, oh rupanya dia ni orang kafir, dan berkata orang kafir itu, ya laitani kuntu turaba, kan bagus kalau aku jadi tanah. Kan bagus kalau aku tidak dibangkitkan. Kan bagus kalau aku terus mati selama-lamanya. So, perkataan yang Allah mahu highlight ialah qaddamat. Apa yang kita jadikan priority sebagai bekal bersedia untuk bertemu Tuhan, bertemu Allah. Jika salah kita meletakkan priority, maka kita khawatir kita akan menyesal sehingga kita sebut, kan bagus kalau aku dulu hidup sebagai siput babi. Atau cukuplah aku jadi burung-burung. Atau cukuplah aku jadi batang kayu. Habis kiamat dunia, habis, dah tak disoal. Tapi Allah pilih kita untuk jadi manusia yang boleh buat pilihan dan boleh meletakkan prioriti dalam hidup. So, letakkanlah prioriti yang sepatutnya sebagai bekal untuk bertemu Tuhan. So, tuan-tuan dan puan-puan, demikian suratul Naba. Dan surah selepas ini adalah suratul Nazi'at. So, saya kembalikan kepada Anti jika ada apa-apa soalan. Silakan. Silakan sahabat semua. Kita sekarang ni dah 7.34. Kalau boleh kita percepatkan sikit soalan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Tadi bila Ustaz mention orang bertakwa ada 3 perkara yang balasannya, iaitu kebun atau ladang anggur, and then kawan sebaya, minuman yang penuh. Saya cuma nak tanyalah, analogy, where does this anggur, ladang anggur ni comes from briefly kan? Kenapa ladang anggur, kenapa tak kurma? Saja curious nak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, anggur adalah buah yang simple sebenarnya. Berbeza dengan mangga, durian. Mangga nak makan kena kupas kulitnya. Durian juga begitu. Anggur tak perlu. Daripada pokok kita boleh terus consume. Buah yang mirip dengan anggur, Allah ada sebut olive. Apa olive bahasa Melayu? Olive lah kan? Zaitun. Buah zaitun. Buah zaitun. So, yang hampir sama dengan anggur ialah zaitun. Itu disebut dalam surah Abasa selepas ini. Perbandingan anggur dan zaitun. Dan anggur ini, dia adalah buah orang ada-ada. Berbeza dengan pisang. High-end punya buah lah. Untuk orang high-end. Ini untuk T20 punya buah. Dan lazimnya digambarkan anggur ini cara makan anggur tu sendiri kan, kalau kita tengok cerita-cerita Firaun tu, cara dia makan tu dia ambil segugus, dia makan daripada atas. So dia tak macam orang kebanyakan makan buah. Dia makan bentuk macam tu. So disebut anggur, dia ada lambang prestige, dan kebanyakan orang-orang yang melampau di dunia, dia melampau dengan minum arak, dan lazimnya arak daripada buah seperti anggur. So kalau tak tahan temptation, tarikan anggur di dunia, kau tak akan dapat privilege ini. So sebab tu Allah spesifik sebut satu buah yang selalu dikaitkan dengan kemewahan, kesenangan, dan ada luxury di situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi yang 3 perkara
itu yang orang lelaki suka buat, Ustaz. Orang perempuan Betul? tak. Tapi macam mana untuk orang yang perempuan ni? Okey, untuk orang perempuan, dia bukan dalam ni. Dia ada tempat lain. Sebab yang keluar bekerja, yang sepatutnya keluar bekerja cari nafkah, yang buat perjanjian persetujuan kerjasama, ialah lelaki yang berada di luar rumah. Idenya begitu. Sebab Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka balasannya tu Allah highlight lelaki. Yang untuk wanita ada, tapi bukan dalam sini. Dia dekat surah Al-Insan. Yes. Dia dalam surah Al-Insan. Sekejap ya. Yang dia bagi pemadani apa semua tu, orang yang cantik-cantik tu, kau suka ada orang perempuan ada. Okey. Kalau yang permaidani dalam surah Isra. Surah Yang ini surah Al-Insan. Oh, cawan tu. Cawan yang daripada apa tu. Ada cawan, ada Gelang pinggan. perak, ada gelang Oh, gelang perak. perak. Ada gelang tangan. Ada gelang tangan. Okey. Menariknya dalam surah Insan, sekejap okey. Dalam surah Insan, Allah sebut begini. Allah mulakan dengan bagi makan, orang-orang yang bagi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi, orang-orang yang bagi makan dan makanan yang dia suka. Siapa yang suka bagi makan ni? Mak-mak kita. Pakai Kan? dengan cantik. Lelaki ni dia cuma bawa je. Tapi yang suka bagi makan ni mak-mak kita. Kan puan-puan bila kata jom kita pergi masjid, kita bawa potluck. Ui, menderu datang nak bawa potluck tu. Ni sekarang Allah beritahu, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka suka bagi makan makanan yang dia suka. Dan apa yang ada dalam hati orang tu, innama nut'imukum, kami beri makan ini liwajhillah, sebab kami nak lihat wajah Allah. So ini motivasi utama kenapa kita bersedekah. Bagi makan tu bukan supaya dia kenyang, bukan supaya dia balas, bukan supaya dia mudah hidup dia, tak. Ini niat kita terus dengan Tuhan supaya aku dapat lihat wajah Allah, supaya Allah redha. Kesan dia apa? La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kita takkan laparkan balasan daripada orang tu hatta ucapan terima kasih. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Mereka akan masuk ke dalam syurga, wajazahum, mereka akan masuk ke dalam syurga kerana sabarnya mereka. Ialah, masak bukannya senang. Kan, sediakan bahan tu bukannya senang. Bila kita beri, dia tak ucap terima kasih, kan kita bersabar. Itu bukan senang. Berkali-kali kita buat, dia pula lupa diri. Itu bukan perkara senang. Kita dah ada anak angkat, dibesarkan dekat rumah kita, alih-alih bila dia berjaya, dia lupa kita. Itu bukan benda senang. Itu perlu kepada kesabaran. So, balasan kepada kesabaran mereka, mereka dapat syurga jannah, waharira, dan kain sutera. Siapa yang suka kain sutera? Kenapa Allah kata kami beri mereka syurga dan kain sutera? Perempuan lah. Perempuan. Sebab ini untuk perempuan. Lelaki dapat kain sutera, dia nak buat apa? Perempuan dah macam-macam. Oh, ini boleh buat blouse. Oh, ini boleh buat kebaya nyonya. Oh, ini boleh buat kebaya pahang. Ini boleh buat kurung pahang. Masuk je syurga, Allah beri sepersalinan sutera. Kan, macam orang-orang kaya, bila dia masuk hotel, dia dah ada tailor-made punya pakaian. Sedia untuk dipakai untuk mana-mana majlis. Ni. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. So, bila dia pergi majlis itu, apa yang berlaku? Mereka diberi pinggan dan cawan. Dan cawan itu Allah kata wa akwabin kanat qawarira. Cawan itu cawan
perak, tetapi dia transparent macam gelas. Kita ada cawan macam ni. Bayangkan ini cawan daripada perak. Sekarang ni cawan ni transparent macam gelas. Gelas kan boleh see through. Tuan-puan, siapa yang suka perhati dekat majlis-majlis ni, cawan apa tuan rumah dia pakai? Sudu apa dia guna? Kan gosip-gosip tentang, kau tengok cawan dia, cawan dia dari perak, tapi boleh see through kot. Siapa yang suka borak macam ni? Perempuan, Ustaz. Wanita. Ini bukan ayat lelaki. Ini wanita yang suka perhati, Wildanum mukhalladun, pelayan-pelayan. Tengok dia pakai baju tu. Yang tu baik betul dia serve. Yang ni kasar sikit lah dia serve. Siapa yang suka gosip benda-benda macam ni? Wanita. Kenapa Allah cerita detail macam tu? Allah sedang highlight tentang inilah nature wanita bila masuk syurga. Dia suka perhati langsir. Sebab tu dalam surah Insan, Allah beri detail benda ni. Nak pergi majlis ada tema. Tema pergi majlis ni apa? Tema hijau. Aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrak. Dia pakai sutera tebal, sutera nipis warna hijau. Dan paling menakjubkan dalam surah ini ialah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Pada hari itu nanti, Allah sendiri yang akan serve minuman untuk kita. Allah sendiri yang akan serve minuman untuk kita. Ini nikmat luar biasa. Apa yang kita buat tadi tu? Kita suka bagi makan pada orang. Allah hantar pada kita orang miskin, minta makan, kita bagi makan. Makanan yang kita beri bukan makanan yang second hand, makanan first hand yang kita suka. Sekarang sebagai balasan, Allah jemput kita ke majlis eksklusif bersama Allah dan Allah sendiri yang akan serve kita. Saya selalu suka buat analogi macam ni. Kita lagi 21 hari nak raya. Kadang waktu raya tu, first day, second day, Istana Negara buat rumah terbuka. So dijemput seramai mungkin manusia dan rakyat jelata. Jadi bila masuk, dia ada 3 kategori. Kategori pertama, orang yang beratur ambil makanan secara buffet. Kategori kedua, kategori menteri-menteri, pembesar-pembesar masuk dalam bilik santap. Makan, ada dom, ada pelayan. Dan kategori ketiga, kategori Perdana Menteri, kerabat-kerabat diraja. Dia ada meja bersama dengan tuanku. Dan kadang-kala tuanku bangun, dia tolong serve pada tetamu dia. Dan sekarang Allah beritahu, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah beri minum pada kita. Balasan ini tuan-puan, setelah Allah beritahu tentang wanita. Selama ini wanita yang berkorban untuk serve anak, untuk serve suami. Sekarang Allah kata, setelah kau buat itu semua di dunia, mari Allah yang serve keperluan. Luar biasa. Luar biasa orang perempuan. Ustaz, saya nak tanya. Tak sempat tanya. Ustaz, saya nak tanya. Silakan. Boleh. Okey. Sekarang ni kaum muannas, dia banyak lady boss, Ustaz. Takkanlah tak apply rule ni, Ustaz? Oh, Okey. Tentang lady boss, yang itu ada perkara lain yang Allah sentuh dalam Quran. Tapi yang ini, dalam surah ini
dia terpakai kepada wanita-wanita yang berjuang untuk agama ini. Perjuangannya macam mana? Dia sanggup tak mau keluar rumah hanya untuk jaga rumah je. Ingat seronok ke jaga rumah? Dengan bosannya, dengan tak ada siapa nak dikawal, tak ada siapa nak diajak berborak, anak-anak kecil. Dengan tak Kan? dapat hiasnya. Ah. So, balasannya macam ni, kesabaran itu yang Allah lihat untuk dibalas. Part lady boss, yang itu dalam surah yang lain. Yang itu dalam surah Ahzab ada, dalam surah Nur ada, dalam surah Nisa ada. Tapi yang ini sebab bukan kita yang tanya, ini jiran kita yang tanya, Ustaz, balasan untuk wanita tu macam mana? Lelaki dapat bidadari, wanita tak dapat apa-apa ke? So Allah go into detail tentang balasan buat wanita. Seperti mana terpampang dalam surah Al-Insan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya ada 2 soalan. Satu, yang pertama macam mana kita nak menjaga Al-Quran itu supaya kita nak pastikan yang kitab amalan kita pun akan terjaga di akhirat esok. Lepas tu yang kedua ni pasal ayat yang 24 tadi. Ayat yang ke-24 ni yang pasal bardan tu kan mengatakan di neraka tak ada sejuk apa semua. Tapi kan kalau ayat ni kalau kita tengok ke surah Al-Insan juga ayat 13, dia selalu neraka dengan syurga ni dia berlawanan sifat kan. So maknanya kalau di ayat 13 ni dia mengatakan tak sejuk, maknanya ada kesejukan yang tak amat sangat lah di neraka ataupun kepanasan yang tak terhingga lah, memang tu dah pastilah di neraka kan. Itu saya agak confused sikit. Sebab bila ayat 24 ni macam dia counter pula ayat 13 ni. Macam mana tu Ustaz? Okey. Kalau dalam ayat 13 surah Insan, la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Dia tak ada matahari dan tak ada zamharir. Zamharir ni 13. Tak ada suasana yang terlampau sejuk. Yang kedinginan yang sangat. Dia tak ada zamharir, cuaca yang terlalu sejuk. Manakala dalam surah An-Naba, Allah sebut la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tapi dia dalam neraka kan Ustaz? Dekat neraka, udara yang sejuk pun tak ada, apatah lagi minuman sejuk. Sebarang bentuk azab, sama ada azab itu panas atau sejuk, ada dalam neraka. Dia memang ada neraka sejuk. Ada. Tapi tak disebut secara jelas, secara literal dalam Quran. Dan neraka ni dia ada 2 ekstrim. Paling panas, paling tak selesa, paling sejuk dan paling sunyi. Sunyi dari sudut macam mana? Orang masuk ke dalam tu ramai, berpusu-pusu, bersesak-sesak. Tapi ramai macam mana pun manusia akan rasa sunyi kerana tak ada siapa peduli dia. Kita boleh je duduk dekat tengah-tengah orang, tapi kita feel lonely. Neraka ni Allah akan letak lonely tu, rasa kesunyian yang teramat sangat. Sebab diabaikan, ditinggalkan. Terutamanya bila Allah kata, Allah tak akan bercakap dengan dia, tak akan pandang dia dan tak akan bersihkan dia forever. So dia boleh jadi sangat sejuk, dia boleh jadi sangat panas. Malah kalau dalam surah Ar-Rahman, ada orang yang tawaf, yang ulang-alik antara tempat rebus dan tempat panggang. Dia sedang dipanggang, dibakar, dia rasa tempat rebus tu ada air, difikirkan, itu lebih sejuk. Dia pergi, terjun dekat kolam yang sedang mendidih. Sedang terjun, diazab macam tu, dia tengok tempat panggang tu, dia rasakan, itu lebih selamat kat situ. Dia pergi berlari tempat dipanggang.
So ulangan ada dalam surah Ar-Rahman. Itu gambaran ekstrimnya neraka. Memang dia ada tempat sejuk, dia ada tempat panas. Tapi sejuknya tu sejuk yang menyakitkan. Panas tu panas yang perit. Kalau gambaran dalam surah Anbiya, dia belum pun masuk neraka, belum. Baru di pintu neraka. Dia baru rasa breeze, soothing breeze yang keluar daripada pintu neraka tu. Dan dia dah kata, habislah kita, celakanya aku, habis. Dia sudah tak tahan. Itu cool breeze, Allah sebut. Surah Anbiya. Macam mana datang cool breeze? Ada orang tengah diseksa dari dekat dalam, kan setiap siksaan itu akan hasilkan pergerakan. Dan pergerakan tu ada angin yang sedang bertiup. So bila pintu dibuka kan, kita kalau nak masuk pasar raya, bila buka pintu kan ada angin sejuk menerpa. Ni ahli neraka ni bila dibuka pintu neraka, ada angin yang keluar menerpa tu, bila kena dia dah cakap habislah kita, aku tak tahan dah ni azab ni, habis. Itu baru angin sejuk. Belum masuk dalam. Itu untuk soalan kedua. Soalan pertama, macam mana kita nak jaga Quran? Pertama, kita kena bina repo dengan Quran. Jadikanlah Quran ni kawan. Sebab kita dulu pun sorang-sorang, tak ada siapa-siapa, tak ada teman. Lalu bila kita berinteraksi dengan manusia, ada manusia yang kita interaksi tu sekejap-sekejap. Lalu dia jadi kita punya kawan yang casual. Tapi ada manusia yang kita berinteraksi dengan dia dengan lebih kerap. Sehingga kita rasa ada bonding tercipta dan akhirnya kita boleh berbicara dengan lebih santai, dengan lebih apa? Bila BFF kita kan. Dengan lebih kerap dengan apa pun permasalahan kita bercerita. So Quran juga kita buat begitu. Kita jadikan dia kawan. Maksud jadikan kawan, bila kita baca tu, kita beria-ia, bersungguh-sungguh, mahu kenal dia, mahu faham dia. Macam kawan kita nak jadi BFF, dah tentu kita tahu latar belakang dia. Oh, dia ni tinggal kat Kedah, mak bapak dia begini, adik-beradiknya sekian ramai. Quran juga begitu. Pilihlah satu surah dan kita dalami satu surah tu. Apa latar belakang dia, kenapa dia turun, apa berlaku pada zaman Nabi, ayat ni beri impak apa pada sahabat, sahabat dulu menanggap ayat ni macam mana, ada tak sejarah-sejarah yang berkait dengan ayat ni. Kan contoh surah Al-Fil, cerita tentang peperangan gajah. Cerita pada Nabi, malah Allah sebut, engkau tak tengok ke tentang macam mana Allah layan orang-orang yang bawa tentera bergajah. Allah tanya Nabi, kau tak tengok? Sedangkan Nabi belum lahir waktu tu. So, apa maksud tengok dekat situ? Dan apa occasion surah tu turun? So, semua itu nanti akan menjadikan kita familiar dengan surah tu. Dan bila kita sudah mula familiar, berlaku sesuatu dalam hidup kita, kita akan cepat-cepat refer pada surah tu. Kan, berlaku sesuatu dalam hidup kita, kita akan terus ingat hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang berlaku pada Palestin ni. Kenapa ayat Quran tu bermain di bibir mereka? Kerana mereka dan faham. Nak sesuatu terus sebut ayat Quran. Tu cara nak menjaga hubungan. Bersahabatlah dengan mana-mana surah dalam Quran. So semoga usaha kita yang sedikit untuk mengenal firman Tuhan akan menatijahkan ganjaran balasan yang tak keruan kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz boleh lagi ya, ada yang dah raise hand tu, Cik Nyonya, silakan. Boleh sila. Ustaz, saya nak tanya, mengapa saya nak tengok correlation antara panas
air panas dengan kawan karib. Hamim juga digunakan dalam Quran sebagai kawan karib. Macam mana, apa correlation dia? Okey. Katalah kita ikut maraton. Okay, kita ikut maraton berapa? 20 km, 30 km. Kan jarak jauh, maraton jarak jauh. Dan setiap peserta ni dia dibekalkan botol air masing-masing. Botol air masing-masing. So kita pun berlari, first step, second step dan terus berlari. Sampai kilometer pertama kita dah rasa haus. Tapi kita rasa jauh lagi ni. Tak apa. Botol air, air aku nak jimat dan simpan sampai ke penghujung. Kalau aku guna sekarang, nanti aku akan derita di hujung. So dia pun berlari, lari. Sampailah kilometer yang ke-29 dan dia belum minum seteguk air. Dan waktu tu udara dan cuaca sangat panas. Air yang dibawa tu sudah mula memanas. Basically, air tu air panas kot. Kan? Air panas. Dan patutnya kalau ada orang minta waktu tu, dia bagi tak? Tak bagi sebab dia sangat perlu. Sekarang ni gambarannya, ahli neraka, dia tak ada sumber air apa pun. Yang ada hanya itu. Dan dia berasa sangat dahaga, sangat haus kerana persekitaran sangat panas. Dan kalau dia tak usaha rapat dengan air tu, hamim itu, apa lagi yang dia nak buat? Walaupun dia tahu bila dia minum tidak menghilangkan pun dahaga. Tapi dia rasa at least aku cuba. Seorang yang sangat desperate. So hamim dekat situ, keperluan air yang menggelegak ni menjadi keperluan yang sangat desperate kepada ahli neraka. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi ke? Kalau tak ada, kita tutup. Dah nak dekat pukul 9 ni. Pukul 8. Sorry. Okey, Ustaz. Kita tutup lah, Ustaz. Awal tu. Ada apa, So Ustaz? kita tutup. Yalah, tutup. kita tutup lah majlis. Kita tengok tak ada lagi yang nak soal tu. Baik, kita tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Jazakallah, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih aja. Saya end the meeting ya. Dah pukul 8 Terima kasih, masih Ana. lagi terus. Sama. Terima kasih. Sama.